Saya rasa Andalus ni Andalusia ataupun Iberia. Di dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab disebut Andalus. Di dalam bahasa umum disebut sebagai Andalusia. Di dalam catatan di dalam catatan Latino disebut sebagai Iberia, iaitu empire Islam yang hebat pada tahun 711 hingga tahun 1492. Ini adalah empire yang dibuka oleh Tariq bin Ziyad bila dia pergi dan menyeberang Selat Gibraltar selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke China. Seperti mana orang lain pergi, Khalid Ibn Walid pergi menghala ke Syam. Beliau memilih untuk menghala ke Eropah dengan menyeberang Selat Gibraltar dan masuk sampai ke Sepanyol. Saya ingat nak stream tajuk tu. Iaitu tajuk yang panjang di mana tahun 711 bermulanya empire Islam di Andalus dan bagaimana empire itu jatuh pada tahun 1492 dan bagaimana jatuhnya sebuah kerajaan Islam yang sangat kuat iaitu Cordoba pada tahun 1236. Kemudian bagaimana saudara boleh mengenali hampir 30 lebih pemikir-pemikir Islam yang menyumbang kepada sains yang sangat besar di Eropah. Kerana kelebihan Andalus, dia berbeza pada Baghdad. Kalau Baghdad ni dia ada saintis apa semua, tetapi dia tidak sehebat Andalus kerana Baghdad ilmunya tenggelam di Baghdad. Tetapi ilmu yang ada di Andalus. Kerana saudara harus ingat apa yang disebut Andalus dan Iberia. Andalus dan Iberia pada zaman kemuncaknya, dia adalah hampir keseluruhan bumi Sepanyol sekarang adalah Islam. Dia adalah hampir sebahagian bumi Perancis adalah Islam. Dan dia hampir sebahagian daripada bumi Portugal adalah Islam pada tahun 711. Sebelum tahun 1031. 711 bawa 1031. 1031 kita ada kalah beberapa peperangan. Hinggalah kita kalah perang yang paling besar yang menjadi punca kejatuhan Empire Islam Andalus. Iaitu pada tahun 1236 apabila tentera Kristian yang ketuai oleh Louis VII kata saya, berjaya merampas Granada. Bila Granada jatuh je tuan-tuan, kita jatuh banyak kerajaan yang lain. Kita jatuh kerajaan Sevilla, Kelab Sevilla yang saudara tahu kata dalam Liga Eropah adalah sebuah kelab yang sangat kuat tu. Juga adalah sebuah kerajaan Islam yang sangat kuat. Malah pernah diperintah oleh Khalifah Sultan Muhammad Abbas yang sangat kontroversi tu. Orang tanya saya tu hari, saya cerita tu Sultan Muhammad Abbas. Sultan Muhammad Abbas adalah teori di mana Queen Elizabeth adalah berasal daripada keturunan dia. Kalau saudara baca mengenai sejarah DNA yang dikaji, bahawa Sultan Muhammad Abbas adalah keturunan Queen Elizabeth sekarang adalah daripada keturunan Sultan Muhammad Abbas yang memerintah empire Islam di salah satu daripada 3 negeri di Granada tu. Apabila kalah perang, salah satu cara adalah penyusupan anak gadis dia 2 orang tu menyusup masuk dan hidup di dalam masyarakat Kristian sebagai tukaran upah perang untuk tidak dibunuh. Daripada situlah lahirnya juga keturunan raja hinggalah raja-raja daripada bumi bukan Inggeris menjadi raja di Inggeris. Teori yang paling besar diperbincangkan sejak beberapa tahun dulu pun tuan-tuan boleh baca je. Saya rasa The Patriot pun ada tulis tentang ni. Bahawa Queen Elizabeth adalah daripada keturunan Sultan Muhammad Abbas. Dan Sultan Muhammad Abbas adalah raja yang memerintah Sevilla pada tahun 1013 sebelum Sevilla jatuh. Beliau adalah daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu je, tak ada kontroversi apa. Sama ada dia teori konspirasi ataupun tidak, tetapi orang yang menyusun data mengenai DNA ini berjaya membuktikan jalur bahawa Queen Elizabeth adalah daripada keturunan Rasulullah. Tetapi oleh kerana anak daripada Sultan Muhammad Abbas telah pun diculik dan dijadikan tawanan perang dalam satu rundingan di mana untuk tidak dibunuh, beliau dikahwinkan dengan keluarga diraja. Jadi itu yang menyebabkan saya buat silent itu hari. Tapi saudara boleh baca, saya tak begitu ambil berat benda tu. Kerana pada saya dia hanyalah sebuah cerita. Kalau dia menjadi fakta pun apa boleh kita buat tuan-tuan. Yang lebih penting adalah saya nak bercerita pada saudara tentang ada 30 pemikir besar yang datang daripada empire. Kita masa ada lagi. Ada masa kita ada lebih 30 cendekiawan besar yang muncul daripada tahun 711 hinggalah tahun terakhir empire Andalus iaitu pada 1492. Antara pemikir-pemikir besar ni tuan-tuan yang saya ingat adalah Abu Ali. Abu Ali seorang pemikir sangat dahsyat. Buku-buku beliau mengenai falsafah prolifik sangat luar biasa. Saya kena cari Ibnu Ali baca. Kemudian dia ada lagi Ibnu Abu Bakar.
Ibnu Bakar. Kemudian dia ada Abu Bakar Az-Zahidi. Kemudian dia ada Abu Bakar Az-Zahidi, kemudian dia ada Abu Hayyan Al-Tauhidi dan juga Ibnu Hayyan. Ibnu Hayyan yang paling hebat. Daripada 30 pemikir-pemikir inilah tuan-tuan, mereka yang menulis yang kemudiannya bahan tulisan mereka dicakup. Dicakup maksudnya dipelajari. Oleh kerana pada waktu itu wujud satu perjanjian di mana ketika Empayar Islam menjadi sangat kuat dan mereka tak mahu lagi berperang. Wujud beberapa perjanjian dengan kerajaan-kerajaan negeri-negeri yang lebih kecil di Perancis. Berarti keseluruhan Sepanyol adalah milik Islam, sebahagian Perancis adalah milik Islam, sebahagian Portugal adalah milik Islam. Jadi zon-zon yang dikuasai oleh Jerman, British, Perancis yang bukan Islam, Inggeris telah wujud beberapa perjanjian. Ketika perjanjian ini dibuat tuan-tuan, dia ada hubungan diplomatik di mana tiada perjanjian untuk terus berperang. Islam tu memerintah Empayar Andalus dengan Granada sebagai ibu kota dia. Maka itulah berlaku pertukaran ilmu. Yang saya bagi tahu pada saudara, pada abad ke-5 ketika Rasulullah SAW menyampaikan kalimah tauhid. Rasulullah SAW ni lahir tahun 577 Hijrah. Saya ambil abad ke-6 lah, senang abad ke-6. Jadi satu abad. Kerana Rasulullah ni 577. Kemudian saudara kena ingat tahun 711 Empayar Andalus dibuka. Berarti hanya 100 tahun selepas kewafatan, kurang 100 tahun selepas kewafatan Rasulullah. Okey, sebab Rasulullah wafat tahun 632 Masihi, 577 lahir, 632 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. 632 Rasulullah wafat, 711 Empayar Andalus dibuka. Bila Andalus dibuka, ketika Rasulullah sedang menyampaikan kalimah mengenai Islam itu adalah agama yang mencerahkan dunia, adalah agama ilmu. Karena itulah tuan-tuan, Al-Quran ada tafsir. Ada asbab yang kita belajar tu. Asbab turunnya ayat, kita belajar. Ada tafsir, ada asbab, hadis Nabi, kita ada fiqh, kita ada tauhid, kita ada usuluddin. Ilmu berkembang di dalam era Islam sangat luar biasa. Ketika itu Barat berada dalam kegelapan, di mana kitab-kitab Kristian hanya ditafsir dengan mengatakan apa saja benda yang diucapkan oleh mana-mana orang, yang tidak dipersetujui oleh mana-mana padri, yang diiktiraf oleh mana-mana raja di negara-negara Kristian, maka perintah bunuh, hukuman bunuh di atas tuduhan murtad boleh dikenakan kepada sesiapa saja pemikir Barat yang pada waktu itu mengeluarkan idea-idea yang dianggap oleh gereja dan istana Kristian sebagai bertentangan dengan kepercayaan mereka. Sebab itu hukum bunuh dijatuhkan ke atas semua cendekiawan Barat pada zaman gelap di atas tuduhan mereka ini adalah orang yang murtad. Tetapi pada waktu yang sama tuan-tuan, apabila Empayar Andalus berkembang dan masyarakat pemikir, orang-orang yang mengkaji ilmu, yang mengembangkan ilmu, yang menjadikan pustaka pengajian, yang menjadikan makmal berkembang dengan begitu besar dalam Empayar Andalus, antaranya adalah Abu Sina juga datang daripada Empayar Andalus. Apabila benda-benda ini tuan-tuan berkembang dan menjadi sangat luar biasa, maka akhirnya inilah yang membuka minda Barat. Di mana Barat melihat bagaimana datangnya satu agama. Mereka bukan saja bercerita tentang Tuhan yang satu. Mereka bukan saja bercerita tentang tauhid, dan mereka bukan cerita saja tentang kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi empire ini bercakap mengenai kualiti kehidupan manusia, peradaban, civilization, tentang ilmu astronomi. Mereka bercakap tentang ilmu pelayaran, ilmu kaji bintang dan bermacam-macam ilmu. Pada waktu itulah tuan-tuan, DNA ataupun mentaliti Islam telah menyerap masuk. Kan saya kata tadi kan ada perjanjian. Bila ada perjanjian, orang kafir boleh datang ke negara Islam yang saya sebut dalam Empayar Andalus, dan orang Andalus boleh pergi ke negara bukan Islam. Masa itulah pertukaran ilmu berlaku. Pertukaran ilmu itulah yang mencerahkan Eropah. Hinggalah Eropah menjadi cerdik pada abad yang ke-12. Kerana setelah abad yang ke-12 Eropah menjadi cerdik. Kerana pada 1013 Eropah menang beberapa negeri yang telah ditawan oleh Islam. Berarti cakupan dan juga proses penyalinan ilmu dapat dibuat. Jadi sebab tu tuan-tuan, saya nak beritahu pada tuan-tuan, kalau kita baca semua Andalus, salah satu sumbangan yang paling besar memahami sejarah Andalus. Saya tak ada kawan tuan-tuan. Bila saya kehilangan Lolok, saya tak ada kawan. Sebab Lolok ni kalau datang dengan saya, benda yang dia suka Andalus. Sebab saya ni pula mahir juga tentang sejarah Eropah moden, kerana saya minat sejarah Eropah moden dan saya lebih mahir pada Empayar Osmania. Jadi Lolok ni kalau datang tuan-tuan, dia seorang yang sangat obses tentang Andalus. Hari inilah tuan-tuan, barulah saya rasa bahawa pemergian Lolok ni adalah pemergian yang sangat terasa.
kerana daripada tahun 2001 bila dia mula mengenali kehebatan Andalus, dia menghasilkan lagu-lagu yang kebanyakan spirit lagu dia datang daripada Andalusia. Hinggalah dia kembali ke Rahmatullah pada tahun 2008. 7 tahun yang sangat luar biasa di mana kenapa Lolok begitu mencintai sejarah Andalusia yang pada waktu saya fikir apa kena kawan aku ni. Hari-hari datang dengan cerita Andalus dia. Cerita penemuan ni, sejarah, ilmu tu, ilmu ini. Tentang di Andalus lah Zainal, orang buat ni gini-gini. Ibn Sina tuan-tuan, Zainal, dia bila sampai di Andalus, diraikan seperti seorang raja. Kerana dia dianggap seorang yang hanya duduk saja dia boleh menyelesaikan masalah sains. Barulah sekarang saya faham tuan-tuan, apabila berlaku COVID-19, apabila berlaku apa yang sekarang kita perdebatkan, kita menolak sains, barulah saya faham. Pentingnya Andalus didedahkan dan diceritakan secara meluas pada tuan-tuan. Untuk tuan-tuan tahu betapa murninya pembinaan sebuah empire daripada tahun 711 hinggalah 1492. Kita kira-kira lebih kurang dalam 700 tahun lebih lah. 770 tahun macam tu. Empire ini sangat cintakan ilmu. Dan empire ini datang walaupun dia tidak dapat mencerahkan seluruh Eropah dengan kalimah tauhid. Tapi dia mencerahkan Eropah daripada jangan bunuh orang yang cerdik. Kerana Eropah, kalau saudara baca Galileo tu, semua adalah era pembunuhan orang cerdik. Di mana sesiapa saja yang menceritakan bumi ini bulat pun dibunuh. Sesiapa saja yang menceritakan tentang bumi berjalan dan mengitari matahari akan dibunuh kerana tak ditulis dalam Bible. Maka itu dianggap sebagai murtad. Sesiapa saja yang mengatakan bahawa bulan menyinar pada waktu malam ada daripada biasan matahari, yang kemudian cahaya itu membias ke bumi, akan dianggap menyatakan sesuatu yang murtad. John of Arc dibunuh atas tuduhan murtad. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu saya beritahu pada tuan-tuan, dia jadi terbalik. Apabila Islam yang berada di Andalus, saya fikir macam ni lah tuan-tuan, secara takdirnya. Bagaimana kasih Allah kepada manusia. Dibawanya Islam sampai ke Andalus. Dan Andalus kemudiannya membina pembentukan perwatakan yang unik. Sama seperti Baghdad, di mana kesemua khalifah-khalifah yang membina empire-empire di Andalus sama seperti di Baghdad adalah khalifah-khalifah yang cintakan ilmu. Harun Aminur Rashid membuka perpustakaan yang pertama di Baghdad, juga pada abad yang ke-7. Bila sampai di Andalus tuan-tuan, oleh kerana sultan-sultan ini berada dalam keadaan kegembiraan mereka bukanlah harta. Pemerintah-pemerintah ni yang ada kegiraan mereka bukanlah memiliki harem. Harem tahu kan, tempat perzinaan yang disahkan untuk raja-raja. Apabila datang pemerintah-pemerintah yang mereka sangat passion pada ilmu. Mereka mahu mengatakan bahawa datangnya Al-Quran dan Muhammad Rasulullah SAW itu bukan sahaja mencerahkan perjalanan untuk mendapat syurga, tetapi mencerahkan dunia. Supaya dunia yang cerah ini dapat mencerahkan manusia untuk tahu bagaimana cerahnya syurga. Jadi ilmu itulah tuan-tuan, walaupun terhakis dan terbuang, ilmu itulah yang terhasil dan kemudiannya menjadi wabak yang paling hebat di Eropah, iaitu wabak ilmu. Dan apabila wabak ilmu merebak di Eropah, dan kemudian orang Eropah hanya pergi ke Amerika pada abad yang ke-18, tahun 17 lebih, Christopher Columbus jumpa. Tahun 17 lebih, 1776 tu Amerika hanyalah gabungan 13 buah negeri. Tahun 1850 baru naik 20 buah lebih negeri. Apabila arang batu yang diperlukan di Perancis dan di England, kerana revolusi Perancis itu telah menggunakan tenaga wap, di mana bahan bakar dan bahan elektrik yang belum datangnya minyak ni, bahan bakar dan bahan elektrik telah menjadikan Perancis dan Eropah yang sedang dialami oleh revolusi industri memerlukan bahan galian tanah. Kemudian bahan galian ni ditemukan di Amerika. Maka orang-orang ni pergi ke Amerika dengan membawa ilmunya sekali. Dan akhirnya Amerika menjadi pusat ilmu. Tanpa dunia tahu bahawa kalau tanpa Andalus, tanpa raja-raja Andalus, tanpa jasa Tariq bin Ziyad pergi ke Andalus, tanpa raja-raja Andalus, hinggalah saya kata tu raja yang hebat tadi itu, iaitu keturunan Sultan Muhammad Abbas tu tuan-tuan. Eropah akan tinggal dalam kegelapan. Tapi sayangnya apabila Andalus dilupakan, umat Islam tinggal dalam kegelapan. Vaksin dibincangkan sampai ke tahap kekufuran. Menerima dan meyakini bahawa COVID adalah penyakit dianggap sebagai satu gambaran bahawa anda telah dipengaruhi oleh Illuminati. Tuan-tuan, saya cerita pada tuan-tuan, ketika Islam berkembang, Knight of Templar dah ada. Ketika Islam berkembang di Eropah, pada abad ke-7, hinggalah abad yang ke-14 ni, yang saya cerita pada saudara,
Knight of Templar dah ada. Nanti tanya, saya pula Knight of Templar siapa? Knight of Templar adalah kumpulan penggerak senyap di Eropah yang mengakui bahawa mereka sedang melindungi anak Nabi Isa AS. Mereka mencipta satu teori dengan mengatakan bahawa sebelum Isa mati, dibunuh, disalib. Di mana kita percaya bahawa Isa diangkat ke langit. Sebelum Isa mati disalib, salah seorang pengikut Isa bernama Magdalena, iaitu perempuan. Mereka menggambarkan Magdalena adalah isteri yang senyap, yang berkahwin secara senyap dengan Nabi Isa. Maka anak dengan Magdalena itulah yang dibawa oleh The Templar. The Knight of Templar ni dah katanya melindungi keturunan-keturunan Nabi Isa hingga nanti Nabi Isa akan turun pada akhir zaman. Menjadikan Knight of Templar dah ada. Eropah, tuan-tuan, tidak mengakui Knight of Templar. Knight of Templar hanya berjaya bergerak dengan pelindungan gereja, tapi tidak dapat menerobos pada cendekiawan di Eropah. Kerana cendekiawan di Eropah sedang terpengaruh dengan hebatnya Andalus. Jadi orang Eropah pada waktu itu tak fikir tentang teori konspirasi ini. Sama ada benarkah Isa memiliki anak dengan Magdalena, Knight of Templar sedang melindungi orang yang akhirnya akan muncul bersama Isa AS pada akhir zaman kerana dia adalah keturunan Nabi Isa. Itu teori konspirasi ni, tuan-tuan, kita baru belajar 2 hari lepas. Knight of Templar yang membawa konspirasi untuk meyakinkan dunia bahawa mereka perlu diterima, mereka perlu dihormati. Gereja perlu mengiktiraf mereka kerana mereka sedang melindungi keturunan Nabi Isa. Tidak dilayan daripada abad lebih awal daripada sebelum Andalus datang hinggalah sekarang. Kerana Eropah telah mencium bau ilmu yang dibawa oleh Empire Andalusia. Tapi tu saya nak cerita dekat saudara malam ni kata, terasa hibur lah tuan-tuan, kita kehilangan kawan baik. Sekarang saya sembang seorang tuan-tuan. Harap next time kalau kita dah ada kafe, bolehlah saya melepaskan kerinduan. Dulu beginilah tuan-tuan, saya sembang dengan Lolok. Tapi kalau sembang dengan Lolok, saya kena duduk diam tuan-tuan. Kalau tidak, kita kalau sembang dengan Lolok, basah tuan-tuan. Sebab dia datang daripada Sungai Buloh, tujuan dia aku mencari pendengar. Aku bukan nak mendengar. Kita kena dengar. Kita kena dengar. Sebab tu saya fikir kata, kenapa arwah dulu tiba-tiba menjadi seorang yang sangat aneh. Seorang yang pada waktu tu sangat ekstrim kepada Existentialism, sangat suka bercakap dengan saya tentang Dadaism, sedang suka bercakap dengan saya tentang Galileo. Seorang yang banyak membaca Apokalips, seorang yang suka pada Nostradamus. Saya heran kenapa pada tahun 2001 dia datang kepada saya dan dia tiba-tiba menjadi manusia Andalus. Hingga kami ketawa. Kadang-kadang kami beritahu, jaga. Oh, tu Raja Andalus dah sampai. Kerana dia sampai, dia duduk je, order teh je tuan-tuan. Biasanya di meja hujung yang menghadap pintu belakang tu, saya akan duduk dengan dia berjam-jam untuk mendengar pandangan-pandangan dan juga kupasan tentang Andalus. Maka saya tahu, saya tak maulah nak kata benda ni mistik tuan-tuan. Dia berlaku biasa saja. Bahawa sahabat saya mula menyadari bahawa sekiranya Andalus dilupakan, bukan saja, kalau Andalus dilupakan, orang Islam akan tinggal dalam kegelapan. Kerana Andaluslah perlu diceritakan sebanyak mungkin supaya orang Islam yang ada sekarang ingat bahawa kitalah yang membawa cahaya ilmu. Mana-mana siapa saja yang hari ini mengatakan mereka tahu tentang ilmu, tidak ada satu pun ilmu yang baharu, kecuali ilmu yang dibawa oleh Al-Quran dikupas oleh orang Andalus. Fizik, kimia, biologi, algebra, matematik, apa saja hanyalah pengembangan yang di mana asasnya telah pun dibentuk oleh Andalus. Itu saya rasa saya kongsi dengan saudara supaya saudara juga mencintai Andalus. Supaya saudara mencintai kerana ada negeri-negeri yang ditakbir di Andalus adalah negeri yang ditakbir oleh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah raja-raja yang mencintai ilmu. Mereka adalah raja-raja yang mengatakan bahawa setiap orang yang cerdik raikan. Setiap orang yang cerdik yang datang untuk mengukuhkan lagi hujah bahawa Al-Quran, Islam adalah agama yang sempurna dunia akhirat dengan Al-Qurannya itu. Maka kita kena belajar supaya kita tidaklah akhirnya mengatakan lari, jauhi diri daripada fitnah. Bacalah surah Al-Kahfi. Kalau kita tahu selama 700 tahun, berketurunan raja-raja, berketurunan pada cerdik pandai, menghabiskan masa untuk mencerahkan dunia. Dan nikmat daripada usaha yang telah dibuat oleh Andalus, hari ini dinikmati oleh orang Eropah dan ditakuti oleh orang Islam.
Berarti memusuhi ilmu adalah memusuhi sesuatu yang sebenarnya telah dimulakan oleh orang Islam, iaitu orang yang berpegang pada kalimah tauhid, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Orang yang berpandukan kepada Al-Quran dan orang yang berpandukan pada hadis. Dan Eropah menerimanya kerana mereka tahu bahawa inilah obat yang telah menyelamatkan mereka daripada monopoli gereja yang memurtad dan menghukum mati semua orang yang pada era itu dianggap sedik pandai Kristian. Sekian malam ni, itu saja saya stream dengan saudara. Tak ada soalan nak jawab pun tak ada soalan. Nanti kalau ada banyak masa, kita stream selalu tentang Andalus. Kerana saya fikir kata hanya dengan memahami sejarah Andalus saja, tuan-tuan tidak akan menjadi orang yang fear of unknown, iaitu menakuti ilmu dengan menganggap ilmu itu adalah bid'ah dan ilmu itu adalah musuh Al-Quran. Tetapi kalau tuan-tuan tahu tentang Andalus, bahawa ilmu yang sekarang diteroka oleh semua orang di dunia adalah ilmu yang dilahirkan oleh para cendekiawan Islam yang dipelihara oleh raja-raja yang memimpin Andalus yang berpegang kepada Al-Quran. Dan sebahagian daripada raja-raja tersebut adalah keturunan Rasulullah SAW.